Tiba di mana? Tiba di mana-mana. Malaysia boleh? Boleh. Rancak-rancak berdosa. Rancak berdosa. Malaysia boleh? Malaysia boleh. Mana? Rancak-rancak berdosa. Kami dalam perjalanan menuju ke Madinah. InsyaAllah doakan perjalanan kami selamat. Amin. Batas kata kunci Madinah Al-Munawwarah, dia gitu macam potok tepi kan, selalu kita tengok tepi kiri kanan dekat pekok. Adapun Madinah Al-Munawwarah, mana masjid dia, mana pun warna belah-belah ni, nampak tu bulat atau belah tu, nampak semua itu tanah halal. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kiri kanan ada, nampak lah kiri kanan ni. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik jemaah, saya sambut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza haram rasulika faj'alhu li. Allahumma hadza haram rasulika faj'alhu li wiqayatan minan nar wa amanatan minal adabi wa su'i al-hisab. Bismillah. Allahumma inna hadha al-harama haramuka wal balada baladuka wal amna amnuka wal abada abaduka jituka min miladin ba'idatin bidunubi kathiratin wa a'mali ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi
keluarga. Tapi rata-ratanya semua tingkat 9, hampir 20 daripada bilik. Naik tingkat 9. Beg-beg yang mana duduk tingkat 10 tu, beg-beg semua juga tingkat 9. Nanti tu orang ambil sahaja. Masuk bilik, nak salat maghrib, nak salat berjemaah dekat dengan Masjid Isyak pergi. Yang pastinya waktu maghrib ialah pada selepas Isyak. Selesai hotel kita ni ke sana. Dia punya masjid sana. Boleh? Jadi ingat Madinah Hilton sahaja. Baki lagi kata berani lagi, jangan pergi lagi. Rehat saja dari bilik. Kalau tak ada lagi tak apa. Lepas Isyak, lepas makan pukul 9 ke 9 suku. 9 suku kan? 9 suku semua siap selaga dekat dengan G. Mana nak pergi? Ziarah Nabi Ubi masuk. Fazil masuk. Esok kita ada program lain pula pukul 7.30 pagi. Pakai putih semua esok. 7.30 pagi. Ingat, esok. Jadi lusa pula pukul 7.30 pagi juga pakaian rasmi. Waktu ziarah ngabah hari Sabtu. Esok Jumaat pukul 7 pagi, 7.30 pagi pakaian putih untuk ziarah dalam masjid. Malam ni ziarah Nabi SAW. Pukul berapa tadi? 9 malam. Lepas pada makan malam. Makan di mana? Ni M1, M2 sini. Deh, ambillah apa-apa ada situ, makan bismillahirrahmanirrahim. Saya nak bagi ke kursi bilik dalam bagi masa. Yang pertama saya perkenalkan atuk yang paling popular, namanya Abdul Manaf. Ini merupakan jemaah paling viral, dalam pegang kamera. Aduh, Hebat. Dia pegang kamera, gua ada tunjuk pegang kamera, tunjuk. Oh, okey. Okey, tekan. Tekan. Okey, buat atas selalu, tunjuk buat atas selalu, buat macam tu. Jatuh. Oh, padah pula. Oh, mana? Okey, buat macam selalu. Tak. Oh, yang ni record pula. Selalu tak record. Janganlah record. Okey. Jalan. Jalan. Tapi sebenarnya dia tak record. Dah, pakcik dah itu je. Sekian, terima kasih. Lakonan seterusnya. Duk buang dengan dia dulu. Mesu. Hai. Yang ni pakcik ni dia reporter. Semua dia tahu. Ini gua masak. Semua dia tahu. Namanya tunjuk. Nama Anwar Syahir. Bukan Anwar Musa. Dia Anwar Musa dan juga pengikut Anwar Ibrahim. Kata dah nampak. Dia tak record pun tu. Nampak? Nampak? Kata dah. Ikut tu. Record. Dia buat gitu tapi tak record. Kena kosong. Oh, record. Okey. Baby. Macam mana sekali lagi one to go. Baby. mula-mula apa aja. Air gimana? Air tak tunggu ke Ismail? Tu air. Air tak tunggu? Ya. Ni sekitar sini sajalah, dekat kawasan masjid. Esok pagi insya-Allah waktu macam ni juga kita kena ibah. Tetapi perlu berwudu. Kenapa? Kerana kata Nabi SAW, man tatahhara fi baitihi thumma ata ila Masjidil Quba fa shalli raka'atain ka ajrul umrah. Barang siapa yang bersuci-suci di rumah dia, kita hotel lah. Kemudian dia pergi ke Masjid Quba dan solat 2 rakaat seperti ganjaran umrah. Aduh. Oh. Alhamdulillah. Pahala dia tu besar seperti ganjaran umrah. Masya-Allah tabarak. Why? Sebabnya sahabat Nabi cemburu dengan sahabat di Mekah. Dia kata, ya Rasulullah, orang dekat dengan Madinah ni tak boleh nak buat apa. Orang yang di Mekah tu boleh hari-hari buat ibadat umrah. Nabi kata, mu ni deki ni. Tapi dia jealous. Deki ni kasar sikit tau. Jealous tapi jealous benda yang baik. Tak apalah kalau gitu. Mu suci-suci rumahmu, mu pergi Masjid Quba, mu solat 2 rakaat ka ajrul umrah seperti ganjaran umrah. Pandai tak pandai Nabi buat lagi betul. Dan apa?
Kerana wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kerana dia tidak bercakap macam kita bercakap, macam saya bercakap boleh. Wahyu yuha yang masuk pada dia. Boleh. Jadi bila esok lepas pada Masjid Quba, kita akan pergi ke ladang kurma, pokok kurma, naik pokok kurma, tu pokok kurma semua lah. Shopping dan sebagainya di mana? Di esok hari Sabtu. Kemudian sebelum tu kalau ada izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak bawa jemaah pergi Telaga Hizib. Mana Telaga Hizib? Sebelum lepas kepada Masjid Quba solat 2 rakaat, kita pergi Telaga Hizib. Telaga tu payaunya lebih daripada Zamzam sekarang ni. Hakikatnya Zamzam fadilat lebih. Dia tak nak apa-apa. Cuma baki lagi, dia bila mana Zamzam ni masuk terlalu banyak paip. Tak boleh sampai tertekuk kita ni paip kat sini ni. Paip lain banyak lagi, paip besi dulu masuk. Air sejuk ke air masuk dalam sistem dia lah apa. Jadi sampailah paip ni jadi lain rasa dia. Tapi kok masjid air dekat Telaga Hizib tu mah payau dia pure original. Dia tak ada paip-paip apa dah. Cuma dia pump waktu ambil sahaja atas tu. Jadi telaga tu ada tepi dekat dengan Masjidil Quba. Apa telaga tu? Tempat di mana Nabi mula-mula sapa. Dia bukan sapa Masjid Quba, dia sapa situ dulu. Kemudian baru dia pergi tepi tu Masjid Quba. Lepas pada tu kita bawa pergi ke ladang kurma, pasar kurma dan sebagainya. Lepas pada tu kita bawa jemaah pergi dekat dengan perkuburan Uhud ataupun Bukit Memanah. Dekat sana. Tapi dalam perjalanan itu kita akan bawa jemaah lalu satu masjid yang juga ada dalam sejarah Islam, iaitu Masjid Qiblataini, masjid dua kiblat. Kemudian lepas pada Masjid Uhud, Bukit Uhud, situ ada masjid namanya Masjid Pak Saudara Nabi. Siapa dia? Rasulullah Syekh Abu Jahal. Satu lagi ya sebelah sana. Jadi siapa dia namanya? Hamzah bin Ali. Boleh. Masjid Hamzah lepas pada tu kita ke Bandar Hotel, tetapi kita akan lalu dan juga situ ada dekat dengan Masjid 7. Ada Masjid 7. Sampai sini orang azan Zuhur, Assalamualaikum. Tengok di belakang ada ni ada bukit. Nama bukit ni ialah Jabal Uhud. Yuhibbuna wa nuhibbu. Bukit Uhud, Bukit Uhud. Ewa. Jemaah naiklah Bukit Uhud. Naik waktu selfie tu, alhamdulillah selamat sampai Bukit Uhud. Padahal Bukit mana? Kalau betul-betul Bukit Uhud, Bukit Uhud. Tukar bukit. Tukar bukit. Aduh. Tak faham. Memang sakit orang awak kalau naik betul-betul Bukit Uhud. Bukit Uhud dia besar, 7 km ukur lilik dia. Tinggi dia tengok sendiri macam mana. Jadi kalau naik dia jemaah naik sama-sama tu, nama jabal tu ialah Bukit Jabal Rumah ataupun Jabal Pemanah. Boleh? Jangan tertukar. Dia berada di bawah Bukit Uhud di sini. Depan dia kita akan naik esok juga. Naik berdoa kepada ahli Uhud juga. Kenapa? Kerana Rasulullah SAW sendiri pun pergi ke Bukit Uhud untuk berdoa kepada ahli syuhada Uhud. Boleh? So, orang yang solat jenazah kata Nabi SAW dapat 1 kiron. Sahabat tanya, kira-kira lagu mana pun tak? Kiron tu. Kiron tu sebesar Bukit Uhud dia punya pahala. Allah, tak jalan. Tak jalan. Besar. Pendek tapi besar. Jadi ala kulli hal, bila mana kita solat jenazah, Allah Subhanahu Taala ganjarkan kita 1 kiron. Kita pergi pula ke kuburan untuk hantar jenazah, akan diberikan 1 kiron. Sahabat tanya, kiron tu besar mana? Kira dia pahala tu ya Rasulullah? Sebesar Bukit Uhud. Besarnya. Kita boleh masuk sorak kita juga 2 hari tak tidur dah. Gitulah. Tapi pahala orang yang solat jenazah sebesar Bukit Uhud ni besarnya. Jadi sebab itulah Bukit Uhud. Setiap kali waktu solat kita kena solat jenazah. Dan solat jenazah bagi Kota Suci Madinah Al-Munawwarah kena perhati betul-betul maklumat yang dia beri. Kerana apa? Kerana bukan semua macam di Mekah. Mekah tak apa kita guna home sebab dia ramah. Adapun Madinah tak. Wa imma seorang, wa imma 2 orang. Wa imma budak, wa imma tua, wa imma dewasa, wa imma wanita, lelaki kena guna Allahumma fillah aku, Allahumma fillahu ka, Allahumma fillahum ka. Dia tak. Tapi kalau nak cek, kalau tak email tu cepat, itu bodoh. Itu bodoh. Sebab dia tak ada dosa, maka doa yang ketiga tu tak panjang. Doa sebetul-betulnya Fatihah, kemudian selawat, ketiga Allahumma fillahu warhamhu wa'afihim wa'afwanhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi' mudakhalahu wa'masilu bil ma'i wasalji wal baradi. Itulah. Ada banyak. Habis dan sudah. Yang ketiga tu panjang tu, ni sebenarnya kalau pendek mana kata budak tu bukti bodoh. Boleh. Tapi tak semestinya juga. Gitu lah. Gitulah. Ada tak reti juga Allahumma fillahu bas. Cukup. Alhamdulillah. Allahumma fillahu. Bilahu tak apa dah yang ketiga. Tapi duduk dengan hak tu, dengan tak email tunggu akad takbir pula jelah. Cuma jangan rokok sahaja.
Sebab ada sejarah jemaah-jemaah yang rokok. Kali ni nak bayar kaya saya. Nak rokok orang tak ini dah. Sekali ni nak bayar kaya saya. Kali ada orang Rokok patut dong. Ada dah dah. Apa lah. Ada jemaah yang rokok. Jadi saya malas dah dah. Nak banyak siapa-siapa. Pak takbir. Apa lah kau ni sombong lah kau terbaca. Kau dengar. Tengok ni orang nak jalan malas ni. Malas dia ikut. Oh sini nak dekat pula, tak buka pula. Boleh kan sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'azizul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Baik majma'ah yang berterima kasih. Nama tempatnya ialah Setufah Bani Sa'idah. Beliaunya tak rapat dengan perjalanan tempat Rasulullah SAW. Baik, Rasulullah SAW setiap hari pada bulan Ramadan Nabi akan beriktikaf dalam masjid. Dan selalunya dia akan beriktikaf pada 10 malam terakhir. Tetapi pada tahun ke-10 Hijrah dia meninggal sebelah Hijrah. Pada tahun ke-10 Hijrah iaitu Ramadan terakhir dalam hidup Nabi, Nabi SAW beriktikaf dalam masjid 20 hari terakhir. Itu maksud kata ialah Ramadan terakhir Nabi SAW dalam hidup dia. Dan Nabi pada setiap tahun akan bertadarus dengan malaikat Jibril satu kali. Tetapi bila mana tahun yang terakhir Nabi berpuasa, Nabi beriktikaf dengan malaikat Jibril 2 kali pada tahun itu. Boleh? Selesai Nabi SAW melaksanakan ibadat Ramadan dengan qiyamul lailnya, dengan puasanya, dengan iktikafnya, dengan bertadarusnya, dengan dia punya beruzlah dengan malaikat dan sebagainya. Nabi SAW selesai Ramadan 2 bulan 10 hari. Ingat sampai bila-bila pun. Di antara jarak akhir Ramadan 1 Syawal dengan 9 Zulhijjah tu dia 2 bulan 10 hari tu. Raya puasa dengan raya haji dia 2 bulan 10 hari. Lepas pada raya puasa, Nabi SAW kata kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, insya-Allah pada tahun ini kita akan pergi ke Mekah Al-Mukarramah untuk laksanakan ibadat haji. Sahabat-sahabat semua bergembira. Kenapa? Kerana dah rindu sangat-sangat dekat kota suci Mekah Al-Mukarramah. Dia bagi tahu gembiranya sahabat nak pergi ke Mekah. Itu yang pertama, link Nabi bagi. Kemudian Nabi dan para sahabat yang ikut sama pergi melaksanakan ibadat haji ke Mekah bawa 100 ekor unta. Boleh? Ingat semua ni ada kuih esok ni. 1 kilo kurma ajwa. Hadiah dia. Jadi Nabi SAW bawa 100 ekor unta. Sampai Nabi SAW di Mekah Al-Mukarramah dekat padang Arafah yang kita duduk bergambar dekat Jabal Rahmah tu, ada Arafah tu. Nabi SAW terima wahyu yang terakhir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu link yang kedua. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Al-yawma akmaltu lakum. Hari ini telah aku sempurnakan agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan juga nikmat kepada kamu. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku redha Islam itu agama kamu. Nabi kata pada sahabat-sahabat semua, bergembira semua-semuanya. Ya Rasulullah, sempurna dah agama kita ni, tak ada apa-apa dah. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq tidak gembira. Kenapa? Dia cerdik. Abu Bakar, dia cerdik. Bahkan dia menangis terus-terus kata sahabat-sahabat yang lain. Aku melihat seakan janggal betul Abu Bakar ni kenapa menangis sedangkan kita dah sempurna agama. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kalau betul-betul agama dah sempurna, Nabi pun mungkin tak lama dah.
Oh, Abu Bakar tu dia dah tahu dah. Yang kedua, selesai semua, Nabi SAW berwukuf dah dekat dengan padang Arafah dan juga bermalam di Muzdalifah. Nabi pergi ke Mina untuk melontar di Jamratul Kubra. Berapa biji? 7 biji. Jamratul Kubra sahaja hari raya pertama. Nabi ambil 7 biji batu. Nabi pim. Selesai. Nabi sembelih 63 ekor unta. Umur dia 63. Hari yang sama. Dan Nabi tak sembelih 100 ekor yang dia bawa. Nabi hanya sembelih 63 ekor unta sahaja. Baki lagi dia kata pada Saidina Ali tahun sembelih unta yang berbaki. Berapa ekor lagi baki? 37. Itu link yang ketiga, umur dia hanya 63 tahun. Oh, dia hebat tu. Kemudian Nabi SAW selesai ibadat haji semua. Nabi nak balik ke Madinah Al-Munawwarah. Kata sahabat-sahabat yang dekat dengan Mekah, ya Rasulullah, kamu lahir asal daripada Mekah, kenapa kamu beria-ria cepat sangat nak balik ke Madinah? Kata Nabi SAW, wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Madinah ini jauh lebih baik kalau kamu mengetahui. Maka dia nak start kata dia, boom. Siapa dia kata dia? Kesuahan. Unta dia tu. Boleh nama dia kata dah. Nama unta dia betina, bukan unta jantan. Kesuat tu betina, bukan unta jantan. Dan dia naik unta dia, bismillahirrahmanirrahim, balik ke Madinah Al-Munawwarah. Nabi SAW sampai dekat Madinah Al-Munawwarah. Nabi pergi ke perkuburan Uhud. Dan Nabi kata kepada ahli syuhadaul Uhud, dalam satu tempat dia esok kita akan ziarah dia. Kata Nabi SAW, sikit masa lagi aku juga akan bersama kamu. Dan semua lepas pada Nabi balik pada perkuburan Uhud, Nabi balik ke rumah dia dekat dengan makam dia sekarang ni. Maka dia tu rumah dia tu, rumah Aisyah tu. Kemudian Nabi SAW satu hari ada sahabat meninggal dunia. Nabi pergi ke syuhadaul Uhud. Tepi pak kita sebagai salah semada kan ada perkuburan Uhud dan perkuburan Baqi'. Nabi pergi ke perkuburan Baqi'. Bersama Nabi ialah Aba Muwaihibah, seorang sahabat yang bersama dengan Nabi ketika itu. Selesai Nabi uruskan solat, mandi, kapan solat, jenazah dan juga pergi hantar ke kuburan. Nabi kata kepada Aba Muwaihibah, ya Aba Muwaihibah, aku diberi pilihan oleh Allah SWT dua perkara. Yang pertama, duduk atas muka bumi Allah SWT ni, ambil semua nikmat-nikmat yang ada. Dan yang kedua, sangat akhir zaman. Dan yang kedua, aku naik jumpa Allah SWT. Kata Abu Muhaibah, ikhtarna ya Rasulullah, pilihlah kami ya Rasulullah. Pilih kami duduk apa? Duduk dekat sini sehingga akhir hayat dan ambil nikmat semua. La ya Abu Muhaibah, kata Nabi SAW, ikhtartu rafiqul a'la, aku pilih untuk bertemu dengan Allah SWT. Nabi SAW sepanjang hidup dia ada isteri yang ramai, tetapi dia tidak lupa di mana giliran hari ni, hari tu, hari ni. Dia tak lupa. Tetapi bila akhir-akhir dia dah mula lupa. Bahkan dia kata kepada isteri dia, aina ana ghadan, di mana aku esok? Boleh dek? Aina ana ghadan di mana aku esok? Kalau kita mungkinlah bini dia mau awak ke hari ni. Tanya hak tua, olok muka kecil. Kalau kita rasa muka dia tanya pula pada isteri, aina ana ghadan, di mana aku esok? Di mana aku esok? Di mana aku esok? Sehinggalah isteri-isteri Nabi ni bila mana dia tengok, dia kata, ya Rasulullah, sungguhnya Rasulullah SAW saya uzur dah, wahai isteri-isteri, wahai madu-maduku. Geng-geng dia lah, persatuan madu dia tu. Dia kan madu kan berbaik dia tu. Bahkan dia rumah hanya 3 gitu saja. Cubalah kita dah. Tengok periuk siapa kita. Mungkin sahabat periuk, balik kat rumah, pak siapa gelah. Tak sabar lagi kau weh. Giliran aku dah ni. Tapi isteri-isteri Nabi tu, isteri Nabi bersepakat dan Nabi SAW kata, alah dengar tak ujung tu? Alah rapat sikit. Akan isteri-isteri Nabi SAW kata, tak apalah, biarkan Nabi sakit dekat rumah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi pun tak sakit. Nabi tak sakit pada hari Khamis 8 Rabiul Awal. Khamis, Jumaat, 1, Ahad, Isnin. Akhir. Khamis 8, 9, 10, 11, 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Lah, ingat molek ni. Kurma ambar pula ni 1 kilo. Jadi Khamis tu Nabi solat macam normal. Subuh Nabi solat, Zuhur, Asar, Maghrib. Aisyah, Bilal bin Rabah azankan, laungkan azan, Nabi tak keluar. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wahai Bilal, pergi kamu tengok dekat dengan rumah Nabi SAW apa yang Nabi sedang buat. Nabi SAW bila mana dia ketuk pintu, Aisyah buka pintu. Masuk Bilal bin Rabah dalam rumah Nabi SAW dan dia tanya Nabi SAW, kenapa ya Rasulullah? Ya Bilal, sesungguhnya aku sedang uzur. Maka Nabi SAW tanya lagi sahabat, tanya kepada Bilal, asallan nas, adakah manusia telah solat? Kata Bilal, la ya Rasulullah, nantaziruna. Tidak ya Rasulullah, kami sedang menunggu kamu. Nak solat apa tu? Isyak.
Kemudian Nabi kata apa? Satu perkara yang mungkin susah nak didengar oleh Abu Bakar dan juga susah nak didengar oleh Aisyah anak dia. Muru Abu Bakrin li imamis solah. Aku minta supaya Abu Bakar jadi imam solat. Aisyah dengar. Ayah dia disuruh jadikan imam solat. Aisyah kata, la ya Rasulullah, anna ra'ajna an abi rajulun asif. Sesungguhnya ayah aku ni seorang yang penyedih. Dia tak boleh baca Quran, nanti dia nangis je. Boleh? Kata Nabi SAW kali kedua, muru Abu Bakrin li imamis solat. Wahai Bilal, musuh Abu Bakar jadi imam solat. Itulah di antara solat yang pertama yang dibilalkan, diimamkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian esok hari Jumaat, subuh, Jumaat, asar, maghrib, isyak. No. Wanita. Dan yang kedua kata Nabi SAW, laknatullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ikum masajida. Kata Nabi SAW, laknat Allah Subhanahu wa taala ke atas Yahudi dan Nasara yang jadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadat. Dia pandai, dia nak mati dah tu. Dia kata apa-apa, dia bagi warning awal-awal. Jangan kamu jadikan kubur Nabi-Nabi kamu sebagai tempat ibadat, tempat sujud. Faham? Dia bagi warning awal-awal lagi dah. Dia takut nanti bila dia meninggal dekat masjid kita tu sujud dia. Kita tetap kena sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kat makam dia saja di situ. Dia kata apa, laknatullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ikum masajida. Jadi atas sebab tu Nabi SAW turun pada mimbar. Selesai dia berkhutbah dua perkara tadi. Turun pada mimbar, Nabi tanya pada sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wahai sahabat-sahabatku, andai kata ada di antara aku yang pernah lakukan kesalahan kepada kamu, maka ampunkanlah aku. Dan andai kata ada di antara aku tergambil bagi kamu, kamu mari tutup dengan aku. Dan sekiranya aku ada terpukul atau tergotai kamu mari tutup sekali dengan aku. Bangun seorang namanya Ukashah. Bukan pelaku, no. Itulah Ukashah bangun. Kata Ukashah, ya Rasulullah, sesungguhnya satu ketika dahulu kamu pernah memukul aku dengan cemeti. Maka hari ini aku tutup dipukul juga kamu dengan cemeti oleh aku. Oh, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bila dengar macam tu, bangun lalu dia. Mu ni nak kenal ni. Mu nak kenal aku ni. Kata siapa dia? Ukashah hadir tak? Dia ni seorang yang siapa dia? Kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia ni seorang yang backing. Bila mana dia dengar pelik-pelik macam tu, dia lalu dah dengan pedal dia. Mu nak kenal ni. Boleh tak? Jadi Rasulullah SAW kata, wait ya Abu Umar Al-Khattab. It's okay. Never mind. Let me discuss with you. Boleh aku nak biar aku berkomunikasi dulu dengan dia. Wahai Ukashah, apa yang kamu nak tutup? Aku nak tutup satu ketika dahulu kamu pernah pukul aku dengan cemeti. Hari ni aku nak kamu juga tahan tubuh kamu dan aku nak pukul kamu pula juga. Maka Rasulullah SAW ta'ala, mari kamu pukul aku balik. Tak, aku tak akan pukul kamu. Kerana ketika kamu pukul aku dulu dalam keadaan tidak berbaju. Dan aku minta kamu pecah juga baju. Oh, metau sungguh. Sampai sungguh Ukashah tu tadi. Omar sekali lagi bangun, dia kata, muni dalam lapar. Wait ya Omar, it's okay. Kata Nabi SAW. Nabi bila macam tu, Nabi buka baju dia. Dan ketika Ukashah nak pukul dengan cemeti dia punya Nabi SAW, dia nampak ada khatamul anbiya, cok ke Nabi dia di belakang dia. Ada cok ni. Nabi SAW dia ada cok di Nabi dia dekat belakang dia. Ketika tu Ukashah tak jadi. Belum. Dia tahu dah Nabi. Cuma saja dia lah yang kau tu kok hak tu. La ya Rasulullah, kamu Rasul Allah Subhanahu wa taala utus saya akhir zaman. Dia boleh tengok dia tengok cok ke Nabi belakang Nabi SAW. Kemudian Nabi balik ke bilik dia dan Nabi duduk berehat saja. Nabi sakit. Kata Nabi SAW, subbul alayal ma. Terlalu sakitnya Nabi SAW sehingga dia kata, tolong tuaikan aku punya dada ni air. Dia kata kepada siapa? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, subbul alayal ma, tuailah air ke dadaku ni Aisyah, sakitnya Tuhanku. Nabi SAW. Sehinggalah pada hari Ahad sama Nabi tak keluar. Pada hari Isnin, Nabi buka jendela dia pada waktu subuh. Dan ketika Nabi buka jendela dia, itu ialah wan nadratul wada', iaitu pandangan terakhir Nabi SAW pada sahabat dia yang sedang solat subuh. Nabi buka jendela, Nabi tengok, dan itu ialah dipanggil sebagai nadratul wada'. Nabi ketika waktu duha, waktu inilah hari nak meninggal dunia pada hari apa? Pada hari Isnin, Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha, marilah malaikat untuk nak cabut nyawa, ketuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kata Aisyah, jangan masuklah. Bapa, Nabi sudah nazak sangat-sangat. Nah, kali kedua ketuk lagi pintu, dikatakan sahabat-sahabat semua, ketuk. Mari masuklah, Nabi sudah nazak. Kita orang sudah banyak hal ni. Nabi SAW kata apa? Sesungguhnya itulah bukan manusia.
Itu ialah malaikat yang datang nak cabut nyawa, tapi dalam keadaan yang malu nak cabut nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah datangnya Abu Abdurrahman bin Abu Bakar, adik kepada Aisyah radhiyallahu anha, mari dengan keadaan bersugi. Dia tanya lagi Rasulullah yang sedang bersugi, yang sedang nazak tu, dia tanya apa? Dia kata, tahtaj siwaka ya Rasulullah, nak aku berikan kamu ni sugi ya Rasulullah? Nabi kata, ya. Dia nak dalam keadaan nazak, nak meninggal dunia, nak wafat dah. Nabi kata, ya, marilah kat aku sugi. Aisyah ambil daripada adik dia Abdurrahman tu, dia pusing ke belakang, dia tumpulkan, dia bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersugi dalam keadaan dia dah nazak dah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau aku ni tak kesiaikan umat aku ni, mesti aku jadikan siwak bersugi itu sebagai benda yang wajib. Aku kesiaikan saya tak jah. Kalau aku tak kesiai, aku jadikan benda tu wajib. Fadilah ya besar sangat-sangat. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau aku tak kesiaikan umat aku jadikan dia seperti solat, wajibnya bersuci. Mari pakak beli deh. Pakak beli belakang dia. Nabi SAW kata kepada siapa? Kata kepada Abdurrahman, adik kepada Aisyah radhiyallahu anha. Itu dah hujung-hujung dah. Kemudian datang Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhu, anak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara aku pesan kepadamu Fatimah Az-Zahra dalam keadaan aku yang nazak ini. Yang pertama, pahanimu tak serus, ni tak tengok dah ayahmu sakit. Mana ayah dia nak pergi dah. Nangis betul-betul dia. Nangis Fatimah Az-Zahra. Yang kedua, wahai Fatimah Az-Zahra, kamu orang yang paling dapat sekali, dekat sekali ikut langkah aku. Selain ni boleh Fatimah Az-Zahra meninggal dunia. Fatimah Az-Zahra tak meninggal dunia jarak yang jauh dengan Rasul. Dia hanya ni boleh. Dan bila Nabi kata, wahai Fatimah Az-Zahra, mu paling dekat sekali dengan aku, ikut langkah aku. Betul-betul ni boleh. Mati Fatimah, wafat Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika tu tak ada di sini. Sebab apa? Dia terpesona dengan nadratul wada' Nabi tadi. Nabi buka jendela subuh tadi, maka dia terpegung. Dia kata Nabi dah sihat. Dia pergi ke bukit yang a'la ataupun bukit yang tinggi. Masa itulah dia ni tak tahu gapo. Kata sini Nabi nak wafat dah. Sehinggalah Nabi tu dekat-dekat nak wafat, dia pun di sana lagi. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang paling mulia sekali ni, dia ni hebat tak hebat, ayah dia tu bukan Islam. Abu Quhafah, bukan yang mana Nabi dia meninggal, pastikan ada khulafah dulu yang dilantik sebelum dia dikebumikan. Maka sahabat-sahabat bagilah ke sini bermusyawarah. Tu ya. Tak musyawarah ni. Iya, bermusyawarah di sini, bah. Nak lantik siapa yang jadi khalifah yang pertama. Cek punya syarat, punya kemudian buat interview dan sebagainya. Naiklah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Barulah boleh ke bumi Nabi. Inilah yang pertama pula berlaku bila mana sahabat-sahabat pening nak tipe di mana. Mari sahabat yang lain kata, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, setiap daripada Nabi Allah di mana meninggal, di situ dia dikebumikan. Ya. Dia bukan macam kita. Meninggal kampung Mengoh dia ke bumi dekat dengan Wakaf Cik. Contoh. Tapi Nabi kata, aku dengar Nabi SAW pesan. Khilaf pertama tu. Pesan bahawasanya setiap daripada Nabi Allah yang meninggal dunia, di mana dia meninggal dunia, di situ dia dikebumikan. Dan dia dikebumikan di bawah katil dekat rumah Aisyah radhiyallahu anha, tempat dia meninggal dunia. Tempat dia wafat. Dan itu sebenarnya rumah dia. Dan dia jadikan sebagai perkuburan dia kerana dia memang macam tu Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan cerita dia sebelum wafat tu, betapa cintanya dia kepada kita, tapi dia cinta lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah sahabat-sahabat berkumpul dan lantiklah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk jadi khulafah yang pertama yang dilantik di dalam Islam. Selepas itu Abu Bakar, lepas itu Umar. Pipi. Kakak ni kakak. Tu kat ni dia. Abi kau ni. Ada ni nak apa siap? Kenapa kau pecah yang merah pun nak jadi merah. Jadi akan gambar kan. Dia tepi dia apa kalau yang perempuan boleh. Pi nak ngomel. Pi, masuk hati. Pi bangun apa berdiri. Buih warna baik-baik betul dia. Oh, dah berdeka. Oh my god lah, hebat. Anak syurga.
Tak berdeka eh. Nak berdeka. Nak masuk apa ya? Apa dia? Dah. Ayanda, nanti kita foto Ayanda. Banyak berhentilah ya Rasulullah. Berdoa berhenti dah boleh. Maknanya dia minta sampai taat sekali. Boleh. Lepas tu dia nama ni pasal penyelenggaranya ialah Masjid Ramah. Dan dia tidak dibuka kepada kita untuk masuk ke dalam sana. Hanya sahaja tapak sahaja. Adapun binaan ini telah diubah sesuai oleh kerajaan Saudi. Bahkan Masjidil Quba sendiri pun binaan dia telah diubah sesuai oleh kerajaan Saudi. Sama juga dengan Masjidil Nabawi Asy-Syarif. Yang betul-betul tapak Masjid Nabawi itu ialah Raudhah. Yang tiang Aisyah, tiang Ramamah, tiang Taubah. Semua tu dia adalah Raudhah tu sahaja. Dia tiang-tiang daripada taman kurma, batai kurma tu sendiri sahaja. Ada pun yang lain keluar sehingga 4,000 lebih meter persegi dan sekarang dia dah 1,000 lebih punya meter persegi. Dan dia boleh muat sehingga bawah payung ni semua dah lebih 2 juta jemaah dalam satu masa. Dan dalam masjid itu sendiri hanya 500,000 sahaja. Dia tak besar. So dia pada Rasulullah ni dia suka uzlah menyendiri. Menyendiri ni dengan masuk, dia pergi satu tempat itu ni dia solat sunat. Boleh tak? Macam Nabi pilih Gua Hira yang kita naik itu. Nabi sebetul-betulnya bukan nak pergi untuk terima wahyu. Nabi hanya sahaja pergi untuk nak uzlah menyendiri, nak sunyi, nak dapatkan khusyuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat sama juga. Dia suka sini, dia suka sana, dia suka cari tempat-tempat. Kita pani boleh buat apa ke hotel ke mana ke. Kalau kita rasa kita dapat khusyuk situ, boleh buat. Untuk kita solat sunat. Jangan siapa bubuh kayu, selinak pula buat batai, buat pelapik rambut, peradung kong jatuh. Jadi Nabi SAW daripada sahabat dia macam-macam tempat. Sana Abu Bakar As-Siddiq, di sana Ali radhiyallahu anhu. Boleh. Kalau jemaah-jemaah nak kena geng-geng bolehlah pergi ke sana. Kerana bila mana dia orang ni mari dekat dengan Madinah, dia orang ni hanya ziarah Rasulullah SAW sahaja. Abu Bakar, no way, tak diterima. Umar tak diterima. Osman boleh tahan lagi tapi tetap diterima. Yang dia terima ialah Ali radhiyallahu anhu. Dan dia hanya saja mari bagi salam pada Rasulullah SAW saja. Dan di antara wanita yang paling dia benci siapa dia? Aisyah radhiyallahu anha. Syah. Yes. Aisyah tu dia kata macam Aceh tu. Siapa kali ni? Siapa kali ni? Dan dia hanya mari ziarah Rasulullah SAW sahaja. Jadi Ali radhiyallahu anhu walaupun kubur dia punya masjid dia di sini, tapi kubur dia atau makam dia dekat dengan Karbala. Nanti boleh satu hari niat di hati nak pergi ke sana. Insya-Allah biiznillah taala. Dia ada negara-negara hebat, antaranya ialah yang pertama Iran. Bukan hebat dia mana yang ada sejarah dalam Islam tu juga, dan dia ada Nabi Allah. Ada lagi negara yang lagi hebat juga. Siapa dia? Mesir. Dia ada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu rahimallahu taala. Siapa dia? Imam Syafi'i, dia kadang-kadang duduk Baghdad, kadang-kadang dia pergi ke Mesir. Dan satu-satu hukum bila mana di Baghdad fatwa dia macam ni. Tapi benda yang sama yang berlaku dekat Mesir, fatwa yang macam ni. Kata sahabat-sahabat yang lain, dia kata, wahai Imam Syafi'i, kenapa kamu ketika berada dekat dengan Baghdad kamu keluar hukum gini? Tapi benda yang sama berlaku dekat Mesir, kamu keluar hukum macam ni. Dia kata, aku melihat kepada zuruf atau keadaan semasa. Orang Mesir ni cara dia gini, orang Baghdad ni cara dia gini, dan hukum boleh berubah mengikut zuruf keadaan semasa. Imam Syafi'i Mesir. Semua tu Mesir semua. Ada lagi negara-negara hebat, Abu Shu'aib dan sebagainya. Di antaranya ialah Jordan. Di Jordan ada Laut Mati, ada bukit Nabi Nuh, Nabi Lut, kaum Nabi Lut tu. Di Jordan tu Laut Mati tu. Oh, macam-macam tu. Dan sebelah pada Jordan, jemaah-jemaah boleh masuk ke Palestin. Palestin bagi pintu Malaysia tidak boleh masuk kecuali melalui pintu Jordan. Dia tidak boleh direct daripada Kuala Lumpur ke Baitul Maqdis, tak boleh, tak ada. Dia hanya saja pergi ke dekat dengan Jordan dulu. Dan di Jordan juga ada satu tempat yang mana dianya dikira sebagai satu daripada 7 keajaiban dunia. Apa dia? Bukit Petra. Yang mana bukit diukir, satunya Bukit Petra. Yang kedua di Jordan. Yang kedua dekat dengan Mesir itu piramid. Yang ketiga tembok besar Cina. Yang keempat Babylon. Ada lagi 4, 5, 6, 7 sampai 7 semuanya. So nanti insya-Allah biiznillah taala untuk Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, rumah dia sebelah sana, masjid dia.
Sebelah pada bangunan itu nanti ada masjid Osman Al-Affan. Lepas banyak Osman Al-Affan ada Bilal bin Rabah juga sebelah sana. Yang mari kita lalu, mari kita bagi tahu. Dan sebelah Bilal bin Rabah itu masjid Kepala Kambing. Aduh, ngelah tu. Ngelah lah tu. Aduh. Jadi insya-Allah biiznillah taala dekat dengan pintu kita nak bagi salam semalam. Ha. Belah kiri dia. Masuk situ. Saya pergi atas juga kalau saya ada masa insya-Allah biiznillah taala. Boleh. Boleh. Jadi jemaah-jemaah boleh pusing ke belakang sana. Bagi wanita pukul 9.30 dah. Kau 9.30. 9.30. Wanita 9.30. Tempat mana? Tempat kumpul jemaah semalam. Kami pukul 10. Pukul 10 tak apa. Pergi pukul 9.30 juga. Memang. Saya buat kamu. Mari kita ambil gambar kenangan terakhir di kat dengan Masjid Al-Ghamamah. Terakhir ni. Ada sana, ada. Asyhadu salat. حسد أن يرى الرجل لأخيه نعمة فيتمنى أن تزول عنه وتكون له دونه. Dekat Madinah hari hujan. Jadi saya nak pergi mandi hujan kejap kat bawah. Tadi balik tak ada hujan. Lepas tu daripada Zuhur sampai Asar hujan lebat sangat pasal ada kat dalam masjid. So saya biarkan je. Jadi bila saya balik saya nampak ada hujan lagi. Jadi saya tak nak lepas keluar. Saya nak turun balik. Saya nak rakam gambar saya mandi hujan. Siap. Tadi hujan, tengok basah. Tengok mana sini. Ada hujan, tengok agak sikit, ambil dekat. Di bumi Madinah tu masjid. So kita nak tunjukkan depan sana mana? Bukit Uhud. Sebenarnya Bukit Memanah tu itu Bukit Memanah. Yang Bukit Uhud tu yang belakang tu sebenarnya tu. Kalau kita pandang tu pun dah cukup dah masuk syurga. Allah.